kuning. Manakala Sepang Junior memakai jersey berwarna biru. Manakala untuk Padang B, PTFCA memakai jersey berwarna merah. Manakala Kesma FC memakai jersey berwarna kuning. Dan apa yang akan kita saksikan? Akan bermula sebentar lagi adalah perlawanan suku akhir di antara pasukan Sepang Junior FC dan juga Sendayan City FC USF ataupun Unit Special Force yang sememangnya menjadi harapan bagi seluruh penyokong-penyokong mereka khususnya di Bandar Seri Sendayan ini untuk melihat apakah kemarahan pasukan mereka ini akan dapat dibawa ke peringkat seterusnya selepas mereka menjuarai peringkat bawah umur 8 tahun semalam di padang yang sama. Asakan awal dari Sendayan City. Barangkali amaran-amaran awal sudah pun diterjemahkan. Dan kita yakin ini akan menjadi satu perlawanan tumpuan berdepan Sepang Junior FC. Yang masing-masing melepasi perlawanan mereka di peringkat kumpulan. Sendayan FC muncul juara kumpulan A berdepan dengan Sepang Junior FC. Di peringkat suku akhir ini. Junior Sepang adalah pasukan dari kumpulan D yang juga merupakan naib juara kumpulan. Dan sekarang ini berdepan dengan satu pasukan yang mencatat keputusan yang cemerlang di peringkat kumpulan. Boleh dikatakan mereka menang semuanya dengan kelebihan, dengan jaringan yang besar. Sendayan berwarna kuning hitam, sementara Junior Sepang berwarna biru dan juga hitam. Gerakan di sebelah tengah. Khalil cutback ke belakang. Seperti biasa, dia akan bergerak di sebelah kanan dan menjadi antara senjata utama. Jika tidak dikawal dengan rapi, ada banyak kemungkinan yang akan berlaku jika dia dapat melakukan hantaran-hantaran di depan pintu gol pasukan Junior Sepang FC. Hantaran ataupun lontaran ke dalam untuk Sendayan City. Dapat disekat dan dikeluarkan oleh pemain-pemain Junior Sepang FC ini ataupun Sepang Junior FC ini. Khalil bergerak di sebelah tengah. Danish Alif ada di bahagian tengah. Agak tercabar kali ini. Berdepan dengan pasukan Sepang Junior FC. Sendayan City menewaskan lawan mereka di peringkat kumpulan semuanya dengan jumlah jaringan yang agak besar. Tetapi apakah Sepang Junior FC bakal menjadi penghalang mereka untuk mara ke peringkat seterusnya? Perhatikan satu gerakan yang cukup menarik. Hantaran 1-2 yang agak kemas, biarpun tergelincir sedikit.
Kosigan, pemain berjersey nombor 12, bekerja agak keras juga untuk melepasi halangan di sebelah kiri tadi. Kosigan, anak lelaki Tanya Namurti ataupun Kosi, nama mesranya di kalangan rakan-rakan. Satu lagi asakan yang cuba dilakukan, satu lob dan memberikan jaringan yang pertama untuk pasukan Junior Sepang FC. Oh tidak, sebenarnya nampak seakan-akan masuk. Nampak seakan-akan masuk dari pandangan saya. Mungkin anda juga terkeliru dengan bola lob yang dilakukan tadi. Seolah-olah masuk dan mencecah pintu gol pasukan Sendayan, tetapi melewati pintu gol pasukan Sepang Junior FC. Jadi terlepas peluang untuk Sepang mendahului. Gerakan yang dilakukan oleh Sendayan mudah untuk menewaskan penjaga gol pasukan Sepang Junior FC, Amir Rekal Abdul Rahman. Jadi kedudukan sudah berubah untuk pertembungan di antara kedua-dua pasukan ini. Sendayan City di depan 1-0. Kosi, kawalan baik dari Sendayan City FC. Dikawal dengan kemas di ujung sana. Di padang B juga kita boleh merasai kerancakan apabila ada lagi satu pertemuan di peringkat suku akhir. Tetapi tumpuan kita di padang A, di antara Sendayan City A, USF ataupun Unit Special Force, yang secara jelasnya dapat kita bayangkan inilah barisan pemain-pemain yang terbaik di antara yang terbaik, dikumpulkan untuk berada di bawah satu bumbung, satu pasukan bawah 12 tahun ini. Kosi clearance yang agak kurang kemas. Datang pula di situ Navin, anak lelaki Murugiah, tetapi terus kedakapan penjaga gol pasukan Sendayan City FC, Kimi, penjaga gol pasukan Sendayan. Hantaran dekat yang cuba diterapkan oleh Sendayan City FC. Sebahagian daripada penyokong-penyokong setia Sendayan City FC yang berada betul-betul berdepan dengan kamera sekarang ini. Dari pagi hinggalah ke sekarang tidak berganjak nampaknya. Peluang untuk Sendayan. Oh sayang, kali ini ketangkasan penjaga gol dan juga ketangkasan yang ditunjukkan oleh Danish, biarpun berdepan 1 lawan 1. Amir Rekal Abdul Rahman, penjaga gol pasukan Sepang, berjaya mengecewakan harapan Danish untuk melebarkan jaringan. Jadi terselamat seketika pintu gol Sepang Junior FC dari dibolosi untuk kali yang kedua. Cuba dilarikan di situ oleh Lukesh, anak lelaki Seravanan. Clearance terus
Cuba mencari Khalil yang berada di posisi sayap kanan. Sepuluh minit mereka beraksi. Bolehlah saya katakan di separuh masa yang pertama. Dan mereka akan bermain untuk tempoh 30 minit. Sebelum mereka berehat seketika pada minit ke-15. Lontaran ke dalam untuk Sendayan City FC ini. Masih lagi kekal 1-0. Danish. Di mana Khalil? Masih lagi Danish cuba masuk ke dalam. Hantaran lintang tetapi agak lambat disambar di ujung sana. Sama ada Alif ataupun Kikip di ujung sana. Kerana tubuh yang kecil. Sudah ada bayangan penguasaan yang ditunjukkan oleh Sendayan City FC. Jebat nombor 11 adalah Alif. Jadi di ujung sana bukan Alif sebenarnya. Alif berada di bahagian tengah. Jika kamera dapat memberikan gambaran pemain di hujung sana. Nombor 7 adalah Kikip, ya. Kikip di sebelah sayap kiri. Berdepan dengan Lukesh. Keluar dan memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Sepang Junior FC ini. Khalil. Masih lagi Khalil diasak di situ oleh Tashan, anak lelaki Ravi Kumar. Hampir-hampir dari Kikip di ujung sana. Kecil tetapi ada keyakinan dan semangat yang tinggi. Semakin kerap nampaknya serangan yang dilakukan. Oh, tersekat pula. Kikip kaki kiri terkena tiang. Ataupun bola sudah pun keluar, kata pengadil. Sekali lagi sepakan yang kurang kemas. Namun begitu dapat cuba dirampas tetapi kembali dalam penguasaan Sendayan City FC ini. Kikip. Peluang untuk pasukan Sendayan. Cantik kali ini. Menanti di situ adalah Khalil untuk melakukan jaringan kedua. Tenang saja. Dari pemain berjersey nombor 9 ini. Nama pendeknya adalah Khalil. Sememangnya menjadi senjata paling ampuh untuk Sendayan City FC. Menjadi antara penjaring utama, penggempur paling tajam untuk Sendayan City FC. Selain daripada Danish, Alif dan Kikip yang berada di sebelah sayap kiri. Jadi itulah antara jentera-jentera yang seringkali mengecewakan barisan pertahanan lawan. Dan kali ini sudah 2 jaringan diledakkan oleh Sendayan City FC.
Oh, keliru sedikit dengan lantunan bola itu tadi. Sendaian datang lagi. Kali ini gagal untuk dirampas dari pemain yang berjersey nombor 7 itu. Dewa Tashen, anak lelaki Prabhakaran, yang sudah pun dikeluarkan dan dimasukkan pemain untuk mengukuhkan barisan pertahanan. Sudah 2 jaringan melepasi pintu gol. Pasukan Junior Sepang ini bererti ada perubahan taktikal yang barangkali mungkin mahu dicatur oleh jurulatih mereka, Mr. Loganaden, yang semakin menyedari bukan mudah sebenarnya untuk berdepan dengan pasukan yang dianggap favorit, Sendaian City FC. Apatah lagi mereka beraksi di tempat sendiri, di depan penyokong-penyokong mereka. Sudah pastilah keyakinan mereka lebih tinggi sedikit berbanding dengan pasukan yang sedang mereka tentang, yaitu Sepang Junior FC. Mereka akan berehat sekejap sebelum permainan ini disambung di separuh masa yang kedua. Dua jaringan di separuh masa yang pertama. Jelas membuktikan bahawa ini adalah pasukan yang menjadi perhatian di kalangan pasukan-pasukan yang lain. Ada kebimbangan barangkali yang dapat dirasai berdepan dengan pasukan yang dikatakan menjadi pilihan dalam fiesta bola sepak sempena dengan Hari Malaysia ini, yaitu Sendaian City FC. Dan mereka juga turut layak melalui pasukan B mereka. Ini berarti ada 2 pasukan Sendaian City FC di peringkat suku akhir. Mereka kembali untuk meneruskan separuh masa yang kedua. Jadi 15 minit lagi drama yang bakal dicetuskan, dilakar di Padang A, Sekolah Antarabangsa Matrix di Bandar Seri Sendaian, Seremban Negeri 9 ini. Khalil melepasi 2 pemain, tetapi tolakannya pula agak kurang kemas. Kembali kepada Khalil. Peluang untuk Sendaian City FC bagaimana? Oh, kali ini balik kepada Khalil yang dapat melakukan hantaran tadi. Hantaran lintang tetapi tak sampai pula untuk disambut oleh Danish. Mengingatkan kita akan penyokong-penyokong ke-12 negara kita Malaysia. Dan malam tadi kita sudah pun meraihkan kejayaan mengikat pasukan China dalam perlawanan persahabatan di peringkat antarabangsa. Selepas mengikat Syria, dan malam tadi kita mengikat pula pasukan China. Agak menarik juga kalau kita perhatikan perkembangan pasukan Sendaian City FC khususnya di Negeri Sembilan. Ramai bakat-bakat muda yang diasuh dan dilatih di dalam kelab ini.
Bukan saja dari aspek kemahiran, tetapi aspek modal insan juga diberikan penekanan oleh barisan kejurulatihan Sendayan City FC. Ini berarti bukan sahaja skill mereka diberikan keutamaan, tetapi juga nilai-nilai kepribadian yang lain, hormat menghormati, keyakinan, semangat, keikhlasan juga turut diterapkan di kalangan pemain-pemain Sendayan FC ini. Mereka di depan dengan 2 jaringan. Sepang Juni FC masih tercari-cari rentak yang lebih tajam untuk sekurang-kurangnya menguji pintu gol Sendayan City FC. Ini dia sebahagian daripada penyokong turut ternampak adalah pemain-pemain bawah 8 tahun yang baru saja semalam meraihkan kejuaraan mereka di padang yang sama. Khalil dapat melepasi, tetapi datang di situ adalah Prasana untuk menghalang pergerakan dan larian Khalil dalam usaha untuk melakukan hantar lintang ke depan pintu gol pasukan Sepang Juni FC. Jadi sepakan sudut untuk Sendayan City FC. Apakah percaturan dari set pieces ini? Di depan pintu gol pasukan Junior Sepang FC. Agak kelang kabut sedikit penjaga gol mereka Almin Rekal, tetapi mujurlah tidak disambar dengan pantas oleh pemain-pemain Sendayan City FC. Peluang untuk Sendayan, tampanan yang agak kurang kemas pula di situ. Namun begitu serangan bertali arus yang digerakkan oleh Sendayan City FC tidak memberikan langsung ruang dan peluang kepada Sepang Juni FC. Sebahagian daripada barisan kejurulatihan ibu bapa, parents, khususnya untuk pasukan Sepang Juni FC, kerana rata-ratanya pemain-pemain Sepang Juni FC adalah berbangsa India. Ada juga beberapa nama Melayu yang turut membarisi pasukan Sepang Juni FC, antaranya Amir Haikal sebagai penjaga utama pasukan mereka. Antara objektif penganjuran Fiesta bola sepak sempena Hari Malaysia ini bukan saja untuk mencari pasukan mana yang layak dinobatkan sebagai juara, tetapi inilah yang menjadi objektif penganjur untuk membudayakan amalan-amalan perpaduan, amalan-amalan persahabatan di kalangan pemain-pemain yang berbagai bangsa, berbagai agama. Dan ini dapat kita lihat dari pertembungan kedua-dua pasukan ini. Keagraban dan kekuatan serta perpaduan yang terjalin di antara kita dikukuhkan melalui sukan bola sepak, sukan nombor 1 di negara kita. Terlepas peluang Sendayan City FC, Rekal merebahkan badan untuk menyelamatkan keadaan. Clearance dari Sendayan, peluang untuk melepaskan diri. Sepang Juni FC masih tercari-cari rentak. Sorakan demi sorakan, bukan di padang A tetapi di padang B. Kerana satu lagi pertemuan di padang B turut mencuri tumpuan penyokong-penyokong yang hadir. Peluang untuk Sepang Juni FC.
Navin di hujung sana. Dikawal pula di situ oleh Prasana. Juga masih lagi tidak dapat menembusi atau melepasi barisan pertahanan Sentayan. Ditinggalkan untuk Khalil. Sekali lagi dia berdepan dengan Deva. Masih lagi Sentayan. Cutback yang cantik, yang kemas, tetapi tampanan yang kurang sempurna pula untuk diterjemahkan ke pintu gol pasukan Sepang Junior FC. Jadi terlepas untuk sekurang-kurangnya melebarkan ataupun menambah satu lagi jaringan. Sentayan City datang lagi. 2-3 pemain dapat ditewaskan oleh Danish. Jadi begitulah kualiti yang dimiliki oleh barisan pemain-pemain Sentayan City FC ini. Ada saja drama-drama mereka yang dicetuskan. Gerakan-gerakan yang kemas, gerakan-gerakan yang sentiasa saja boleh membawa pelbagai kemungkinan. Bukan saja di sebelah kanan, tetapi di sebelah kiri juga. Mereka memiliki kikip pemain yang agak kecil fizikalnya, tetapi berani dan lincah. Dari nombor 6 ini, Naufal terus cuba mencari sama ada Alif ataupun Danish. Dari Naufal, set pieces yang tidak begitu sempurna. Mungkin kurang memberikan tumpuan dan fokus. Jadi kehilangan satu peluang untuk menambah jaringan. Disekat dengan baik, dirampas juga dengan baik. Sekali lagi peluang untuk Sentayan. Namun begitu clearance terus dilakukan. Cuba mencari di situ adalah Tashan. Di sebelah kanan pintu gol pasukan Sentayan. Ada 5 minit saja lagi sebelum pertembungan di antara kedua-dua pasukan ini dinaktahkan. Jadi ada pasukan yang akan mara ke separuh akhir dan ada pasukan yang akan meninggalkan padang. Satu lagi gerakan rempatan terus ke dakapan penjaga gol pasukan Sepang Junior FC. Ada pertukaran yang membabitkan penjaga gol pasukan Sepang. Amir dikeluarkan dan memasukkan Samuel anak lelaki Nakamaraja ataupun Sam. Kemas kali ini. Terus ke dakapan Kimi. Kali ini pantas Samuel keluar dan mengeluarkan bola itu. Tidak mahu menanggung sebarang kemungkinan. Tampanan yang agak kurang kemas. Jadi setakat ini hanya 2 jaringan sahaja yang dapat kita saksikan. Berbanding pertembungan di peringkat kumpulan, membabitkan Sentayan City FC. Mereka sentiasa saja meraihkan jumlah jaringan yang agak besar. Tetapi dalam pertembungan ini ada cabaran yang begitu kuat diberikan oleh Sepang Junior FC di bawah kendalian Mr. Logan Aden dan pengurus pasukan mereka Mr. Pobalen.
pasukan yang dibarisi hampir keseluruhannya adalah rakan-rakan ataupun di kalangan anak-anak berbangsa India. Tetapi mereka mempamerkan satu semangat perjuangan yang tinggi, mempamerkan satu nilai persahabatan yang kuat. Oh, cantik kali ini. Tidak terjangkau dari bola lob berpunca daripada sepakan sudut yang sekaligus merapatkan defisit gol. Ada peluang yang boleh digunakan oleh Junior Sepang FC. Belum lagi terlewat ataupun sebenarnya sudah pun ditamatkan permainan ini. Atau bagaimana? Tamat sebenarnya. Oh sayang. Apakah sejurus lepas jaringan dilakukan oleh Sepang Junior FC. Whistle dibunyikan menandakan perlawanan sudah pun tamat. Jadi terlepas peluang Sepang Junior FC untuk terus memberikan cabaran dan juga saingan kepada Sepang Junior Football Club. Mereka ditundukkan dengan jaringan yang agak tipis 1-2 dan kemenangan kepada pasukan Sendayan sekaligus membawa mereka ke peringkat separuh akhir yang akan berlangsung di sebelah petang nanti. Jadi begitulah drama yang berlaku di antara kedua-dua pasukan ini. Tahniah untuk Sepang Junior FC dan juga Sendayan. Kedua-duanya memberikan satu persembahan yang cukup menarik, satu persembahan yang cukup berkualiti. Kerana inilah ikon-ikon bola sepak remaja yang bakal meneruskan legasi bola sepak di masa depan. Dan kita mengharapkan semangat Sepang Junior FC tidak luntur. Kembali lagi dengan semangat dan perjuangan yang lebih kental. Kembali lagi dengan impian dan tidak berputus asa. Untuk Sendayan, tahniah, mereka mara ke peringkat separuh akhir.